tawaran istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IKIM mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25 syarikat yang terawal, percuma slot bual bicara. Menarik kan? Ingin buat tempahan? Boleh, hubungilah kami sekarang 017-345-2564 atau 012-686-9236. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Bayangkan anda mempunyai rumah sebesar alam di syurga kelak. Subhanallah, indah bukan? Marilah kita memberi sumbangan dan membina Masjid Baitur Rahman Alam Sari Kajang untuk pahala yang berterusan. Menyumbanglah di www.baiturrahman.my sekarang. Saya ulang, www.baiturrahman.my. Hari ini, mereka menggigil kesejukan. Hari ini, mereka menanti sesuap makanan. Hari ini, mereka berteduh di bumbung yang terdapat kelompongan. Hari ini, Palestin, Syria dan Yaman berjuang demi kehidupan mereka dalam musim sejuk yang melanda. Siapakah yang mampu membantu mereka kalau bukan kita? Ayo zahirkan kebersamaan kita dalam kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin sebagai satu cara kita memberikan kehangatan buat mereka. Layari laman sesawang www.jommenyumbang.com atau hubungi 03-8926-7019 untuk pertanyaan lanjut. Bangkit berjuang bersama. Berita terkini, jadikan syarikat anda seorang kini dalam enjin carian di internet dengan penajaan program Radio IKIM tahun 2022. Antaranya, kadang-kadang kita menafikan kemanusiaan langsung sedangkan Islam tidak menafikan kemanusiaan. Untuk L, Alif, Ya, Lam. pengisian program bermutu, ilmuwan jitu dan gabungan mantap. Satu ilmu yang Allah rezekikan kepada kita. Itu saya yakin. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Jangan anda terlepas. Tarikh tutup permohonan pada 16 hari bulan setiap bulan. Inspirasi, inforia, Islami, semuanya di IKIM. ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ya Allah, terangkan hatiku, mudahkan urusanku, bukakan ikatan lidahku, fasihkan tutuku. Allahumma farij al-ham, kashif al-gham, mujib da'wat al-muضطرين, rahman ad-dunya wal-akhirah. Allahumma farij al-ham, كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. أنت ترحمني فارحمني، أنت ترحمني فارحمني، برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك. Bersama-sama kami meraihkan dan mensyukuri ulang tahun penubuhan Institut Kefahaman Islam Malaysia ke-30 pada 18 Februari 2022. Semoga IKIM terus berupaya
mencapai wawasannya untuk menjadi institusi utama kefahaman Islam bertaraf antarabangsa. Selamat ulang tahun penubuhan Institut Kefahaman Islam Malaysia ke-30. Memahami Islam, membina peradaban. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10 hingga 1. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia 11:09 pagi di IKIM waktu ini bersama saya Nur Hayati Paradi, dan Alhamdulillah hari ini 18 Februari 2022 genap 30 tahun IKIM Institut Kefahaman Islam Malaysia wujud di tanah air Malaysia. Moga-moga menjadi asbab kefahaman yang baik juga untuk rakyat Malaysia, sama ada yang Islam dan juga yang belum Islam, untuk memahami Islam itu dengan lebih baik lagi, insya-Allah. Baiklah, untuk rakan pendengar jam pertama tadi telah pun sama-sama kami bawakan kepada anda untuk sama-sama kita check in masjid di Masjid Muaz bin Jabal, Setiawangsa Kuala Lumpur, untuk perkongsian Zawiyah Jumaah bersama dengan Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari untuk perkongsian tajuk institusi masjid pemangkin kecemerlangan ummah. Alhamdulillah. Untuk rakan pendengar yang mana terlepas dengar tadi, anda boleh ikuti siaran ulangannya nanti pada hari Sabtu pukul 11 malam, ataupun anda pergi ke FB IKIM FM, kita ada sharekan juga perkongsian di FB Masjid Muaz bin Jabal untuk kita tengok kembali, tonton kembali videonya, insya-Allah. Baiklah, untuk sahabat pendengar, untuk jam ini kita bakal teruskan lagi perkongsian kita bawakan kepada anda rancangan tadabbur bersama dengan Ustaz Syahri Abdul Rahman. Kita bakal kupas ataupun mentadabbur surah Al-Mulk untuk siri yang keempat. Untuk siri keempat ini Ustaz Syahri akan mentadabbur surah Al-Mulk daripada ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-18 untuk akronim U. Agak-agak apakah ia? Jom dengarkan perkongsiannya di radio, di FB IKIM FM dan juga YouTube channel IKIM juga. Kita akan kongsikan perkongsian tadabbur hari ini untuk anda. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama Yati, tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Umpama meniti jalanan berduri, kau berhati-hati, bimbang dilukai, begitulah takwa pada yang kuasa, kau berjaga-jaga agar tak dimurka. Ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah, ittaqullah, ada takwa sempurna jiwa. Selami lautan kalam suci Tuhan, pasti ditemukan makna ketakwaan. Murnikan amalan dengan keikhlasan, bertunjangkan iman demi keredaan. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ittaqullah,
beramai-ramai untuk memeriahkan program Check-in Masjid pada 18 Februari 2022 di Masjid Muaz bin Jabal Setiawangsa. Banyak acara menarik disediakan. Bermula jam 4.30 pagi, Qiyamul Lail secara berjemaah dibimbing oleh Ustaz Muazzin bin Akil. Jam 7 pagi, bacaan surah Al-Kahfi bimbingan Ustaz Muhammad Kamil Madau. 10.30 pagi, program Zawiyah Jumu'ah bersama Ustaz Bashir bin Muhammad Al-Azhari yang akan mengupas tajuk Institusi Masjid Pemangkin Kecemerlangan Ummah. 12.30 tengah hari, forum bicara ad-din bertajuk Kreatif dan Inovatif dalam Dakwah Masa Kini bersama ahli panel yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM, Al-Fadil Ustaz Elias Ismail dan moderator penyampai Sufian Amrin. 1.29 tengah hari, khutbah Jumaat oleh Ustaz Faizal bin Malik. 3 petang, forum Sharing is Caring bersama panel Tuan Haji Muhammad Fakhruddin bin Abdul Kudus, CEO Hidayah Center Foundation, Brother Amin Jonathan Liu dan moderator Ustaz Azzadan Rabbani. 9.30 malam, ayo bersama-sama memeriahkan Majlis Taklim Darul Murtaza bersama Habib Ali Zainal Abidin. Selain itu, ada jualan amal dan kempen derma darah sepanjang acara berlangsung. Ayo bersama-sama imarahkan program Check-in Masjid di Masjid Muaz bin Jabal 18 Februari 2022 bermula jam 4.30 pagi hingga 11 malam. Bersama-sama juga kita mengikuti SOP yang ditetapkan. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Di Paradi, di Aspirasi 101. IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور
أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah telah pun sama-sama kita dengarkan sebentar tadi perkongsian menerusi bacaan ayat suci Al-Quran Karim dalam menerusi surah Al-Mulk ayat 1 hingga 30. Dan alhamdulillah waktu ini salawat dan salam buat Rasul junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kembali bersiaran bersama dengan sahabat pendengar menerusi rancangan Tadabbur. Bersama kita rancangan Tadabbur tak lain tak bukan tetamu tetap kita dah pun bersedia di hujung talian. Kita ada Ustaz Syahri Abdul Rahman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puan Yati. Masya Allah, ni antara segmen yang dinanti-nantikan sahabat pendengar saban minggu dan hari ni dah sampai hari Jumaat lagi untuk bersama dengan sahabat pendengar. Tadabbur kali ini kita bawakan sambungan sebenarnya lanjutan daripada perkongsian kita minggu lalu dalam surah Al-Mulk untuk siri yang keempat. InsyaAllah Ustaz Syahri akan bawakan untuk kita sama-sama mentadabbur bagi surah Al-Mulk ini ayat yang ke-13 dan ke-18. Ustaz ya? Saya. Betul. InsyaAllah. Dan kita awalan ini kita mulakan dengan sikit mukadimah terlebih dahulu Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa jahada fillahi haqqa jihadih. Semoga semua para tetamu hari Jumaat yang diberkati pada hari ini akan terus berusaha untuk menghafal surah Al-Mulk
Kerana surah ini benar-benar memberikan kekuatan kepada orang-orang yang beriman. Ya, surah Al-Mulk merupakan surah yang bermaksud kerajaan dan kekuasaan. Mana mungkin kita berkata seseorang itu berkerajaan ataupun berkuasa kalau tidak ada tentera. Jadi pada hari ini kita akan bersama dengan ayat-ayat yang menunjukkan kekuatan kerajaan Allah kepada sesiapa yang kelihatan mahu melawan, degil dan engkar kepada ajaran yang disampaikan oleh nabi-nabi. Mereka kena ingat sallallahu alaihi wasallam barangkali kelihatan sendirian, kelihatan seorang, ya. Tetapi sebenarnya kalau kamu orang-orang kafir memilih untuk menentang, memilih untuk melawan, nadhir, pemberi peringatan ini, kalau kamu melawan, kamu kena bersiap sedia dengan akibat yang berat. Iaitulah kamu mesti berdepan dengan tentera-tentera Allah. Jadi kita sudah hurai dalam siri yang pertama Al-Mulk, huruf A. Kita telah hurai dalam siri yang kedua huruf L. Kita baru saja hurai huruf M, ya, Masabih, ya, kita menceritakan tentang kekuatan, ya, bintang untuk merejam syaitan. Dan hari ini kita bersama dengan huruf U, tidak lain tidak bukan upaya tentera Allah Subhanahu wa taala. Mulai daripada ayat 13 hinggalah kepada ayat 18. Tuan-tuan, sebelum daripada ini kita juga telah melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pendedahan eksklusif. Allah memberikan pendedahan hanya dengan Al-Quran. Kalau tidak kerana Al-Quran, kita tak akan tahu tentang kewujudan neraka. Sangat menggerunkan Allah menerangkan tentang neraka dengan tentera Allah yang bernama para malaikat. Para malaikat adalah tentera Allah yang tidak mengenal simpati kepada ahli-ahli neraka. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyebut, ya, puan Yati dan rakan-rakan semua di luar sana, ya, ayah ibu semua, dalam surah sebelum, iaitulah surah At-Tahrim, bagaimana isteri dua orang nabi, isteri kepada dua orang nabi, ya, telah masuk ke dalam neraka. Dan malaikat menerima kedatangan mereka tanpa sebarang perasaan hormat dan simpati. Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Tahrim ketika menceritakan tentang isteri Nabi Nuh alaihi salam, ketika menceritakan isteri Nabi Lut alaihi salam, iaitulah para malaikat menyambut kedatangan mereka dengan berkata, waqila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Kamu berdua masuklah bersama-sama dengan orang-orang yang masuk ke dalam neraka. Tidak ada sebarang kelebihan khusus kepada kamu. Kami tidak kenal kamu melainkan sebagai ahli neraka. Di dunia barangkali orang telah menyatakan kamu isteri kepada hamba Allah yang mulia Nabi Nuh. Di dunia barangkali orang telah mengenali kamu sebagai isteri kepada hamba salih iaitulah Nabi Lut. Tapi di dalam neraka tidak ada sebarang penghormatan diberikan oleh para malaikat. Ini merupakan tentera Allah yang tidak mengenal simpati. Manakala bila kita sampai kepada surah Al-Mulk, kita telah lihat bagaimana kullama ulqiya fiha faujun. Allah Ta'ala akan jadikan ahli-ahli neraka ni faujun dalam bentuk satu kumpulan, dicampak secara berkumpulan. Faujun artinya kumpulan yang besar dan mereka ini mempunyai persamaan dari sudut-sudut tertentu. Ini menunjukkan ahli-ahli neraka akan diberkas, akan digari, akan dihumban ke dalam neraka dengan kumpulan mereka yang sama sifatnya di dunia. Contoh, di dunia mereka menyembah harta kebendaan. Mereka akan masuk ke dalam kumpulan Faujun Qarun. Sebagai contoh, dosa yang paling besar mereka lakukan di dunia adalah mereka melakukan perbuatan seks sesama jantina, iaitulah homoseksual. Maka mereka akan dikumpulkan dalam Faujun, kumpulan kaum Lut, kaum Saddam. Lalu mereka ini akan dihumban tanpa sebarang belas kasihan daripada para malaikat. Mereka memang meraung, Allah la taj'alna minhum. Mereka memang meraung meminta pertolongan.
fa'tarafu bidzambihim, mereka menyesal, mereka merayu kepada Tuhan agar kurniakan kepada mereka peluang untuk kembali ke dunia. Kalau tidak pun peluang untuk kembali ke dunia, berikanlah kerehatan, berikanlah cuti walau sekejap semasa berada dalam neraka. Tetapi apa yang berlaku adalah fasuhqan li ashabis sa'ir. Allah bertambah murka, rahmat Allah bertambah jauh daripada ahli neraka yang meraung-raung tadi. Sepatutnya bila kita meraung-raung, merayu-rayu, ada orang akan datang membantu. Sekurang-kurangnya bila kita meraung, kita expect, kita jangka ada simpati daripada malaikat dan yang paling penting daripada Allah. Tetapi Allah Ta'ala kata makin mereka meraung, makin mereka menyesal, makin Allah menjauhkan rahmat. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Fa'tarafu bidzambihim, makin mereka menyesal, makin jauh rahmat Allah. Lebih baik tak payah menyesal supaya ada peluang untuk diampunkan. Tetapi siapa boleh menahan api neraka yang penuh kesakitan? Sakit bila kena, mesti kita akan meraung, memohon belas kasihan. Dalam ayat yang ke-7, kita dapat lihat bagaimana neraka yang menyambut kedatangan ahli-ahli neraka. Allah menunjukkan ahli neraka yang dihumban daripada atas ke bawah dalam satu hadis Nabi SAW dalam Sahih Muslim, di mana Rasulullah ada menerangkan jarak daripada atas ke bawah neraka Allah. Pada satu hari, para sahabat terdengar ada sesuatu telah terjatuh ketika mereka bersama dengan Rasulullah dalam satu majlis. Lalu Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma hada?" Adakah kamu tahu apa yang telah kita dengar sama-sama tadi? Maka para sahabat menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya sahaja mengetahui. Lalu Nabi mengatakan, "Hada hajarun rumiya bihi fin nari mundu 70 kharifan." Ketahuilah itu merupakan batu yang telah dilontarkan ke dalam neraka 70 tahun lepas. Hari ini baru sampai ke dasarnya. Kullama ulqiya fiha, setiap ahli neraka yang nak dihumban ke dalam neraka, ketinggian neraka itu bukan bangunan 70 tingkat. Siapa boleh hidup bila dihumban daripada bangunan 70 tingkat? Ini kan pula bangunan 70 tahun ketinggian. Siapa boleh selamat? Tetapi ahli neraka tak akan mengalami kematian. Mereka hanya akan mengalami kecelakaan dan kesakitan. Allah Ta'ala bukan hanya menggambarkan apa terjadi apabila mereka sampai ke dasar neraka. Allah menerangkan apa terjadi sebelum mereka sampai ke dalam neraka. Perhatikan tuan-tuan, puan-puan, para tetamu Jumaat, para pencinta Al-Mulk, para pencinta Al-Quran semua. Allah menyebut pada ayat yang ke-7, "Idza ulqu fiha sami'u laha syahiqan wa hiya tafur." Setiap kali mereka dihumban, dilontar, mereka akan mendengar semasa mereka dilontar. Semasa. Bukan selepas. Bukan bila dah sampai ke dasar. Semasa mereka dalam keadaan dilontar, mereka mendengar bunyi syahiqan. Syahiqan. Bulatkan perkataan syahiqan, tuan-tuan. Syahiqan ini apa? Syahiqan merupakan suara himar. Suara himar yang berjalan jauh di padang pasir dalam keadaan cuaca yang sangat panas. Ia adalah suara himar yang sangat buruk kerana berjalan jauh di padang pasir, cuaca yang terlalu panas, suara yang menunjukkan letihnya penduduk neraka. Ya, penduduk neraka terlalu letih kerana diganyang, dibelasah, dipukul oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah juga menyebut syahiqan kerana makna syahiqan juga adalah suara orang yang nafasnya tercungap-cungap, Puan Yati. Nafas sebelum kita sampai ke dasar, na'udzubillah, kita sudah mendengar, Allah bagi kita dengar, ada mikrofon special menyebabkan kita boleh dengar suara orang merana dalam neraka. Kenapa Allah bagi kita dengar sedangkan kita belum sampai? Psikologi, nak bagi mentally kita betul-betul lemah. Allah nak sakit orang-orang neraka ini bukan semasa dia sampai sahaja. Sebelum dia sampai dia dah sakit dah. Dia dah sakit dah.
Dan ini akan diulang dan diulang dan diulang pada setiap kali azab telah sempurna dijatuhkan. Tentera yang seterusnya kita belajar menerusi ayat yang ke-13. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Yang bermaksud, rahsiakanlah ucapanmu atau kamu terus terang sahaja kuat-kuat. Allah Maha mengetahui apa dalam hati kamu. Para ulama menyatakan, Puan Yati dan rakan-rakan semua, ayat 13 ini adalah ada asbabun nuzul. Ia merujuk kepada kenyataan pemimpin kafir Makkah, iaitulah Abu Jahal di Darun Nadwah, di mana beliau telah membuat keputusan bersama dengan pemimpin-pemimpin Makkah untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keputusan sepakat yang telah diperolehi pada tahun yang ke-11 kenabian adalah untuk melakukan konspirasi bunuh. Dan apabila mesyuarat itu selesai, kata sepakat sudah diperolehi, Abu Jahal mengisyaratkan kepada ahli-ahli mesyuarat agar berdiam diri, jangan sebut keputusan ini terlalu kuat kepada sesiapa, likai la yasma' Rabb Muhammad. Jangan sebut kuat keputusan kita supaya Tuhan Muhammad tidak dengar. Maka Abu Jahal kata, wa asirru qawlakum. Rahsiakan perkataan kamu, ucapan kamu, supaya Tuhan Muhammad tidak lagi mengetahui apa rencana kita. Sebab setiap kali kita mesyuarat, ada sahaja Muhammad sallallahu alaihi wasallam seolah-olah tahu mesyuarat kita buat. Macam dia tahu dia ada dalam mesyuarat ni. Sedangkan dia tak ada pun. Tiba-tiba turun surah Al-Mulk, turun ayat 13, sebiji ucapan musuh-musuh Islam itu, Allah jadikan ayat Al-Quran untuk mengkritik semula Abu Jahal. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidatis sudur. Ya, apakah kamu ingat dalam mesyuarat rahsia kamu tak ada tentera aku yang bernama malaikat? Di dalam neraka ada malaikat sebagai tentera. Dalam mesyuarat musuh-musuh Islam ada malaikat, tentera Allah sedang memberikan perhatian. Kamu nak lari ke mana? Kamu rancanglah macam-macam, wahai orang-orang kafir. Kamu rancanglah macam mana sekalipun untuk memporak-perandakan kaum muslimin. Kamu kena ingat, mesyuarat kamu tu ada tentera Allah, iaitulah malaikat. Jadi, Allah sentiasa mengatasi rencana musuh-musuhnya. Sebab apa? Musuh-musuhnya tak boleh bersembunyi. Ya, kalau nak buat mesyuarat, pergi planet mana-mana. Yang mana malaikat tak ada. Masalahnya kat mana? Malaikat tak ada. Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir. Allah Ta'ala ni dia ada dua nama yang indah. Dua nama ini memberikan kekuatan kepada Rasulullah yang mahu dibunuh. Memberikan kekuatan kepada para sahabat yang mahu dibunuh. Al-Latif, maha halus. Al-Khabir, maha mengetahui. Maha pakar. Jadi, Al-Latif bermaksud perasaan yang dialami oleh orang-orang mukmin yang takut dengan ancaman bunuh. Allah akan ada para malaikat untuk datang menenangkan orang-orang beriman. So malaikat yang sama duduk dalam mesyuarat musuh-musuh Islam, yang sudah pasti akan membocorkan rahsia ini kepada Rasulullah supaya Rasulullah sentiasa menang dalam perancangan-perancangan Nabi berdakwah. Malaikat yang sama akan datang kepada orang-orang beriman sebab yang mengutuskan malaikat ini adalah Al-Latif, yang maha halus pengetahuan tentang perasaan kamu. Sebab perasaan ni benda tak nampak, Puan Yati. Perasaan ni benda tak nampak, bak kata Mahizin lah. Ya, you can feel it but you can't touch it. You can feel it but you can't touch it, dalam lagu beliau Open Your Eyes. Sebab Latif maha halus. Halus ni maksud kita tak nampak. Antara yang kita tak nampak adalah perasaan marah, perasaan takut. Perasaan adalah benda yang tak nampak. Orang takut kita nampak. Orang marah kita nampak. Tapi perasaan tu duduk kat mana? Boleh tunjuk tak kat mana marah tu? Kan? Di mana makhluk yang bernama itu? Bernama takut. Tetapi Allah akan mendatangkan para malaikat, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu.
Jadi, walaupun Nabi sendirian, tetapi orang-orang kafir tertanya-tanya, bagaimana Muhammad boleh lagi tenang? Bagaimana para sahabatnya tidak nampak tertekan? Bagaimana mereka boleh orang kata selamba sahaja menyampaikan dakwah Al-Quran? Tak nampak kecut perutnya, tak nampak pucat lesinya. Apa rahsia mereka? Seluruh penduduk Makkah tertanya-tanya, apa yang diajar oleh Muhammad kepada pengikutnya sampai kental benar pendirian mereka? Mana ada manusia begini di atas muka bumi, dikepung oleh pelbagai keburukan, dikepung oleh pelbagai rancangan jahat, tapi mereka kekal setia di bawah pimpinan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak kelihatan keluh kesah. Sebab mereka tak nampak tentera Allah yang bernama para malaikat. Sekarang kita lihat pula pada ayat 15. Allah menceritakan tentang bumi yang merupakan tentera Allah yang berbakti kepada manusia, di mana bumi ini bergerak seperti binatang yang dijinakkan. Bumi ini sebenarnya jinak kepada manusia yang Allah nak mereka jinak dengan perintah Tuhan. Selagi manusia ini menjinakkan hatinya dengan mengikut tuannya, iaitulah Tuhannya, selagi itu Allah akan jadikan muka bumi ini berbakti kepada dia. Dia tanam jagung ke, dia tanam cabai ke, dia tanam apa pun tanaman, insya-Allah hujan turun, cahaya matahari, tanahnya baik, dia akan mengeluarkan sesuatu. Bumi ini tidak pernah mengecewakan. Ya, bab kata Said Qutb rahimahullah, ya, daripada dulu sampai sekarang, bumi ini sentiasa jinak kerana sentiasa memberikan susunya, memerahkan hasilnya kepada manusia. Tetapi bila bumi ini dhalula, walladhi ja'ala lakumul arda dhalula, tetapi manusia tidak dhalula. Bumi ini jinak tapi manusia tak nak jinak, maka bersedia dengan tentera Allah yang seterusnya pada ayat 16 dan pada ayat 17. Ayat 16, tentera Allah yang bernama bumi. Bumi itu sendiri akan bertukar menjadi liar kepada orang-orang yang liar. Dan juga tentera Allah yang seterusnya, iaitulah angin. Am amintum man fis sama' an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ini merupakan ayat yang menceritakan tentang tentera Allah yang bernama bumi, di mana bumi mempunyai kekuatan untuk menenggelamkan manusia sampai manusia boleh jatuh ke dalam lubang, ke dalam muka bumi, dan muka bumi boleh tertutup fa idza hiya tamur. Bumi boleh buat dua bahunya ini bercantum. Maknanya bumi ini menghimpit dia sampai dua bahu ini tersentuh antara satu sama lain, remuk tulang-tulang orang-orang yang ingkar. Adakah ini peristiwa yang tak pernah terjadi dalam sejarah? Jawapannya pernah terjadi. Ayat 16 ini kepada satu orang manusia yang bernama Qarun, yang menyembah harta dan memuja materialistik. Orang yang cintakan harta mesti risau dengan surah Al-Mulk. Kerana Allah Ta'ala menceritakan tentang Qarun, فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ, Suratul Qasas ayat 81. Di mana bumi ini telah terbuka untuk menenggelamkan Qarun sahaja dan istana mewahnya yang ditayang-tayangkan kepada Bani Israel. Ini satu perkara yang saintis tidak boleh bagi penjelasan. Bagaimana bumi itu berlaku gempa dan menelan Qarun dan rumahnya sahaja. Sedangkan kita tahu bila berlaku gempa bumi, Muslim ke non-Muslim ke semua boleh terkena. Daerah tu boleh terkena. Tetapi ini yang disebut sebagai azab Allah. Azab Allah. Di mana ia di luar daripada kemampuan akal untuk mentafsirkannya. Macam mana boleh berlaku bumi ini terbelah hanya untuk menyambut kehancuran Qarun yang menayangkan harta kebendaannya kepada Bani Israel untuk menyakitkan hati kaumnya sendiri, Bani Israel. Ya, manakala yang terakhir ayat 17, am amintum man fis sama' an yursila alaikum hasiba. Tentera Allah yang seterusnya adalah hasiban.
Tahukah anda apakah itu hasiban? Hasiban, ya, Puan Yati dan semua para penonton, para pendengar, hasiban adalah angin yang bertiup kencang, angin taufan, tetapi bukan sekadar ia angin taufan, ya, tetapi angin yang membawa batu-batu kerikil. Anda boleh bayangkan kalau puting beliung, ya, dan ini bukan perkara yang tidak pernah berlaku. Baru saja berlaku di Perak, kan? Kita lihat video yang viral. Kita tidak pernah menyangka ini akan terjadi kepada tanah air kita, tiba-tiba boleh terjadi. Sebagaimana musibah yang menimpa rakan-rakan kita di Shah Alam pada Disember lepas, kita tidak pernah sangka ia terjadi, boleh terjadi. Jangan rasa aman sangat kalau kita tidak beriman. Jangan rasa aman sangat kalau kita belum beriman. Kita kena sentiasa memperbaharui taubat supaya Allah memberikan keselamatan. Apa yang berlaku adalah angin puting beliung membawa batu kerikil. Ia pernah terjadi kepada kaum Sodom. Kaum yang melakukan dan sebenarnya memperkenalkan perbuatan homoseksual. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-Qamar ayat 34. Ya, inna arsalna alaihim hasiban illa ala Lut. Di mana penduduk yang melakukan perbuatan yang begitu buruk ini telah dimusnahkan Allah dengan menggunakan angin hasiban. Kaum 'Ad yang melawan Nabi Hud alaihi salam, Allah datangkan angin taufan selama 8 hari 7 malam di lokasi yang sama, puting beliung tu tak bergerak-gerak. Kita tengok kan video yang viral di Perak itu, sekejap saja, beberapa saat saja bumbung boleh terbang. Bayangkan kan Puan Yati, bila angin puting beliung di tempat yang sama, bukan 8 saat, 8 hari 7 malam di tempat yang sama yang bernama Hadramaut, di tempat yang bersama iaitulah namanya kota kaum Iram, kota kaum 'Ad. Hancur lebur kota itu tanpa sebarang tanda. Inilah cerita tentang tentera Allah yang sangat murka kepada orang-orang yang tidak mahu mentaati Rasulnya. Alam ya'tikum nadhir. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat Puan Yati pada kita punya akronim kali ini. Masya Allah, Masya Allah. Walaupun akronimnya satu saja, U. Dan satu saja mesti. Tapi Masya Allah Ustaz, dia sangat-sangat memasakkan keimanan kita kalau kita dengar betul-betul. Walaupun hanya 6 ayat kan Ustaz, tapi dia cukup untuk kita mengisahkan kita sebagai muhasabah juga, yang terbaik juga untuk kita sebelum kita dimatikan oleh Allah SWT ketika tidur itu. Masya Allah, Allahu Akbar. Ustaz, sedikit hujung ni Ustaz, sedikit kesimpulan lah pesan-pesan Ustaz untuk rakan pendengar kita. Silakan Ustaz. Kita telah melihat cerita tentang neraka. Kita juga telah melihat cerita angin yang menimpa kaum Sodom. Kita juga telah melihat cerita gempa bumi yang menimpa Qarun. Kita mungkin berkata, saya ni beriman, saya Muslim, apatah lagi suami saya, isteri saya, ustazah, saya keturunan para ulama. Benda-benda macam ni takkan berlaku kot pada saya. Saudara-saudariku, surah At-Tahrim, surah sebelum memang menceritakan tentang jangan rasa selesa. Sebab surah At-Tahrim cerita tentang Allah mendidik isteri-isteri Rasulullah. Jangan comfort zone dengan merasakan kamu akan selamat daripada api neraka. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Isteri Nabi Nuh tidak mendapat syafaat daripada Nabi Nuh. Isteri Nabi Lut tidak dapat menumpang barakah suaminya. Masing-masing di hari akhirat kelak. Semoga Allah golongkan kita daripada mereka yang banyak amalan ya sebelum kematian datang, insya-Allah. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Inilah masanya untuk kita bila bangun pagi tu memang sebut Alhamdulillah dan berlumba-lumbalah membuat kebaikan. Apa-apa, terima kasih banyak Ustaz. Bertemu lagi insyaAllah minggu hadapan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Look around yourself, can't you see this wonder spread in front of you? The clouds floating by, the sky so clear and blue, planets in their orbits, the moon and the sun, such perfect harmony. Let's stop questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts
If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. Look inside yourself, such perfect order, hiding in yourselves, running in your veins. What about anger, love, and pain? And all the things you're feeling, can you touch them with your hand? So are they really there? Let's start questioning ourselves. Isn't this proof enough for us? Or are we so blind to push it all aside? No, we just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. When a baby's born, so helpless and weak, and you're watching it growing, so why deny what's in front of your eyes? The biggest miracle of life. We just have to open our eyes, our hearts and minds. If we just look right, we'll see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. Open your eyes, your heart and mind. If you just look right, you see the signs. We can't keep hiding from the truth and let it take us by surprise. Protect us in the best way, guide us every single day. Keep us close to you until the end of time. Allah, you created everything, we belong to you. Ya Rab, we raise our hands, forever we thank you. Radio Ikim sentiasa memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang terbaik. Thank you Allah for every single beat of my heart, even though life is so hard. You're bound. Ikim memberi anda lagu-lagu ketuhanan yang mengusik jiwa. Ikim, inspirasi Inforia Islam. Logo Ikim. Terdapat 6 ciri-ciri di dalam logo Institut Kefahaman Islam Malaysia. Pertama, bentuk pokok di tengah melambangkan tahap produktiviti yang tinggi, sentiasa berkembang dan menghasilkan berbagai-bagai faedah. Kedua, pokok itu ditunjangi bentuk segi empat yang melambangkan Kaabah sebagai kiblat dan kesatuan umat Islam. Ketiga, rimbunan pokok pula mewakili rukun Islam yang 5. Keempat, di tengah-tengah rimbunan terdiri sebuah bentuk kubah lambang masjid yang menjadi pusat pembangunan dan aktiviti umat Islam. Kelima, pokok yang hidup subur dan berkembang terletak di atas perkataan Ikim yang merupakan sebuah wadah. Keenam, tulisan Jawi Kufi mencerminkan keindahan kesenian dan warisan ilmu Islam. Sementara warna biru samudera yang menjadi latar belakang logo melambangkan kedalaman dan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala
melebihi keluasan samudra di muka bumi ini. Warna emas di atas logo pula memperlihat bahan yang berharga dan tinggi nilainya. Selamat ulang tahun penubuhan Institut Kefahaman Islam Malaysia ke-30. Memahami Islam, membina peradaban. Sah dah solat? Dah, Mak. Apa, Sah? Tadi bukan main lawa lagi dengan lipstiknya, dengan foundationnya. Dah bersih saya cuci, Mak. Apa, Sah? Cepatnya. Jangan buat main-main lah. Tak sah wuduk nanti. Mak, Sah kan pakai Nuraisa. Nuraisa ni kan kosmetik mesra wuduk. Senang nak bersihkan dan nak tanggalkan. Apa, Sah? Nuraisa lah, Mak. Nuraisa. Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Dua. Sekejap. Ini je kawan saya ni. Kalau beli barang mesti dua. Kasut dua, baju dua. Semualah dua. Sekarang dia tengah kembangkan lagi perniagaan. Nak beriklan pun pilih dua. Iklan di radio dan media sosial. Apa tunggu lagi? Inilah masanya. Promosikan perniagaan anda di platform media sosial dan Radio IKIM dengan pakej yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236 hari ini. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan. Akan datang Majlis Apresiasi Carta Nasyid IKIM. Akan datang tidak lama lagi. Satu majlis yang berprestij bagi memberi pengiktirafan kepada pengkarya lagu-lagu nasyid menerusi segmen Carta Nasyid IKIM musim 2020-2021. 10 anugerah serta kategori yang dipertandingkan. Anda juga dipelawa untuk mengundi lagu-lagu kegemaran dan artis-artis kesayangan anda menerusi 3 kategori pilihan pendengar, iaitu kategori lagu pilihan, kategori artis solo pilihan, kategori artis dua berkumpulan pilihan. Untuk mengundi, sila layari www.iking.my/Carta Nasyid IKIM. Tarikh tutup undian ialah pada 27 Februari 2022. Jadi, tunggu apa lagi? Undi sekarang. Kadang-kadang kita tersenyum keseorangan kerana mengingatkan suatu peristiwa yang manis. Ada kalanya pula kita terasa pilu kerana teringatkan peristiwa yang sedih. Apalah guna semuanya itu, kerana hati kita akan semakin pilu dan lara. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Kata Allah, orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi tenteram kerana berzikir, iaitu mereka ingat kepada Allah, Tuhan mereka. Ingatlah, kata Allah, bahawa dengan berzikir kepada Allah itu, ingat Allah selalu, hati akan menjadi tenteram, aman dan damai. Bicara bermanfaat berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, inspirasi Euforia Islami. Kita mungkin tidak mampu menjadi ulama, tetapi kita boleh bantu lahirkan lebih ramai generasi ulama. Ayo kita bersama Ruwaq Jawi, sebuah hub pendidikan percuma di Kahirah, Mesir yang melahirkan generasi ulama dengan membantu berinfak kepada dana pembelian bangunan Ruwaq Jawi sekarang di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Saya ulang, di www.danapembangunanruwaqjawi.com. Adakah anda ingin mengenal pasti pengaruh kandungan digital kepada minda kanak-kanak serta mengenal pasti nilai-nilai Islam yang diperlukan oleh kanak-kanak selaras dengan keupayaan mentalnya? Adakah anda juga ingin mendapatkan pandangan pakar-pakar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, bidang animasi dan bidang teknologi maklumat IT dalam usaha melahirkan anak-anak yang memiliki minda Islami? IKIM akan menganjurkan program berkaitan kandungan digital, iaitu webinar pembangunan kandungan digital ke arah melahirkan generasi berminda Islami pada 8 Mac 2022 secara atas talian. Pada sebelah petang pula,
anda akan dapat mengikuti program Wacana Media, pendekatan elemen popular dalam penyampaian dakwah Islam bersama panel yang berkaliber dalam bidang penyiaran di Malaysia, di samping perkongsian menarik daripada penyampai Radio IKIM tentang pengalaman on-air dan penerbitan rancangan radio di musim pandemik COVID-19. Ikuti kedua-dua perbincangan tersebut yang disiarkan secara langsung di Facebook IKIM dan TV IKIM. Anda juga boleh mendaftar melalui laman web www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 03-6204-6323 atau 325 sebagai peserta yang mahu mengikuti program tersebut menerusi pautan Zoom. Inspirasi, euforia, Islamia, semuanya di IKIM. Wagi saya Radio IKIM kat Seremban 102.7 FM. Dengar ya. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Laporan berita tadi dari sumber bernama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saban tahun 18 Februari merupakan tarikh yang sangat bermakna buat Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Pada tarikh keramat itulah IKIM telah diwujudkan pada 30 tahun yang lalu. Sepanjang 30 tahun ini, IKIM sebagai institusi tangki pemikir, think tank, terlibat secara langsung dalam penyelidikan, penerbitan, aktiviti dalam usaha untuk meningkatkan kefahaman Islam di kalangan masyarakat dalam dan luar negara. IKIM ditubuhkan dengan objektif untuk memberikan kefahaman Islam yang sebenar kepada orang Islam dan bukan Islam di peringkat negara dan antarabangsa. Hal ini dilakukan ialah kerana Islam telah disalah tafsirkan oleh segelintir masyarakat Islam dan bukan Islam. Malah, media barat sering menafsirkan imej Islam yang amat negatif di mata masyarakat dunia. Islam sebagai sistem hidup yang lengkap, way of life, perlu ditonjolkan kepada masyarakat Islam dan bukan Islam sebagai agama yang dinamik, bertoleransi, bertamadun dan berakhlak. Untuk mencapai objektif ini, selama 30 tahun, IKIM telah berfungsi dan berusaha di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa melalui penganjuran, kongres, wacana, kolokium, seminar, dialog dan muzakarah yang dihadiri oleh pakar bidang, ahli akademik, ahli politik, pembuat dasar, diplomat dan sebagainya. Kefahaman tentang Islam akan terus disampaikan dengan lebih tuntas, konstruktif dan sistematik agar corak hidup masyarakat akan lebih teratur dan terhindar daripada segala konflik yang boleh menjelaskan kualiti hidup dan imej umat Islam di mata dunia. Pada tahun-tahun yang mendatang, IKIM akan meneruskan usaha-usaha bukan sahaja dalam penganjuran program tetapi juga penyelidikan, penerbitan program radio, TV dan buku sebagai wadah untuk menyediakan penyelesaian masalah ummah dan masyarakat, serta menanamkan persepsi yang betul bagi menggambarkan makna dan wajah Islam yang sebenar, iaitu sebagai agama perdamaian. Tema-tema bagi penganjuran program bersempena sambutan ulang tahun IKIM ke-30